Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita mulakan kelas kita dengan membaca Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah hari ini cikgu nak sambung tajuk nisbah yang kita belajar pada sesi yang lepas. Okey, hari ini kita masuk tajuk nisbah setara. Okey, apa itu maksud nisbah setara? Nisbah setara ni, okey, kita pergi pada ni. Okey, nisbah setara ni adalah nisbah yang nisbah setara. Setara ni adalah nisbah yang sama dia punya dari segi nilai nisbah dia. Sebagai contoh, kita bagi contoh satu. Okey, contohnya nisbah nisbah matri lah, contohnya matri. Okey, matri nisbah pelajar lelaki dengan pelajar perempuan, contohnya 1:3. Manakala contohnya Matin, nisbah pelajar dia adalah 2:6. Okey. Ini antara nisbah dan antara pelajar Matin dengan pelajar Matri. Okey, persoalan dia, adakah nisbah di antara pelajar Matin dengan pelajar Matri ini setara? Setara atau tak setara? Jadi untuk kita nak menentukan nilai nisbah ni setara atau tidak, kita kena tengok nisbah mana nombor yang besar. Okey, Matin nisbah dia 2:6. Matri 1:3. Okey. Itu yang besar, kita tahu Matin. Jadi nisbah mana yang kita boleh perkecilkan dia? Antara ni. Kalau kita tengok pada nisbah Matri, tak ada yang dia dah nilai yang paling kecil. 1:3. Tak ada dah sifar yang boleh dibahagikan serentak antara 1 dan 3. Tapi kalau nisbah Matin 2:6, kita boleh bahagikan dengan sifar apa? Bahagikan dengan sifar 2. Bagi dengan 2. Okey, kita potong 1, potong 1. Potong sini 1, 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3. Maksudnya akhir nisbah Matin ni sebenarnya 1:3. Maksudnya dia sebenarnya adalah setara. Jadi kita kena tengok nisbah mana yang besar, nombor besar. Jadi nombor yang besar tu kita bahagikan dia, kita perkecilkan dia, maka Matin nisbah Matri adalah sama. Sebenarnya dia adalah setara. Okey. Contohnya Madi. Contoh Madi. Pelajar Madi. Mahat Tarbiyah Diniyah. Madi. Okey, pelajar Madi lelaki nisbah perempuan adalah 2:8. Contoh. Pelajar Madi lelaki nisbah perempuan adalah 8. Adakah persoalan dia, adakah dia setara dengan pelajar Matri? Nisbah dia setara atau tidak? Okey, untuk menentukan setara atau tidak, kita kena tengok Madi ni 2:8 ni boleh dibahagikan dengan sifar apa? Sifar 2. Okey, jadi kita matikan dia. Nisbah ni dia punya konsep dia, nilai kiri dan nilai kanan mesti dibahagikan dengan sifar yang sama. Dia kena adil. Nisbah ni dia kena adil. Kalau kena bagi yang nilai yang sama, darab pun nilai yang sama. Okay, sebagai contoh, 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Maksudnya, Madi tak sama nisbah dia. Maka dia tulis tak setara. Okey, itu dari segi konsep nisbah setara atau nisbah tak setara. Jadi,
Nisbah tak setara adalah nisbah yang nilai yang terkecil dia tak sama dengan nisbah yang dibandingkan lah. Okey. Lepas tu membina nisbah setara. Bagi contoh, okey, nisbah matri 1:3. Okey, cari contoh soalan kata. Cari dua nisbah setara dengan nisbah dengan pelajar matri. Okey. Contohnya kita nak bina dua nisbah setara. Dua nisbah setara ni dia lebih mudah lah. Kita boleh bina sebanyak mana nisbah yang kita suka. Okey, kalau nisbah yang setara, kita ambil yang mana? Orange. Okey. Contohnya kita cari dua nisbah setara. Nisbah yang pertama. Okey, kita ambil matri 1:3. Okey, nak cari dua. Kita nak cari 10 boleh, 100 boleh nisbah setara. Syaratnya nisbah sebelah kiri mesti apa? Kita darab sebelah kiri ni 1 darab 5 contoh. 1 darab 5, maka sebelah kanan pun 1 kena darab nilai yang sama, 5. Jadi kalau kita nak cari apa-apa nilai sebelah kiri, apa yang berlaku di sebelah kiri mesti benda yang sama berlaku di sebelah kanan. Okey. Contohnya sebelah kiri kita darab 5, maka dia akan hasil 5 nisbah 15. Okey, 5 nisbah 15. Maksudnya dia ada nisbah yang setara. Contoh yang kedua. 1:3 asal. Okay, kita nak darab apa? Alif nak darab apa? Pilih satu nombor. 3. 3. Okey, Alif kata, okey, saya nak darab 3 juga. Boleh? 3. Maka 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. Maksudnya 3 dengan 9 ni ada 3 nisbah 9 adalah setara dengan 1 nisbah 3. Jadi kalau kita nak tahu setara kita kecil aja. Bahagi dengan 3, yang ni bahagi dengan 3 akan dapat balik 1 nisbah 3. Sama juga 5 nisbah 15. Kalau kita bahagi 5 bahagi 5 1, 15 bagi apa? 3 apa? 15 bagi 5 3 kan? Okay, kita akan dapat balik 1 nisbah 3. Maksudnya nilai yang nisbah yang kita bina ni adalah setara dengan nisbah asal 1 nisbah 3. Okey, kita tengok contoh dalam petek lah. Kita tengok contoh dalam petek. Okey, kita tengok dalam ni. Okey, nisbah yang setara. Okey, kita ambil contoh soalan yang pertama. Okey, cikgu edit sikit video ni. Okey, kita ambil contoh yang ni. Ni penyelesaian lah. Kita ambil penyelesaian dah. Kita ambil soalan dah. Okey, tengok pada soalan ni. Antara berikut yang manakah nisbah yang setara? Okey. Setara tu maksudnya nilai dia asas dia sama. Nisbah tu asal dia sama. Okey, nisbah yang setara dengan 27 nisbah 45. Okey, 27 nisbah 45. Yang mana setara? Setara ni sama. Okey, langkah pertama. Okey, 27 45 ni ada sipil tak? Kita kalau nombor ni besar, kita kena pasti tu. Dia boleh dibahagikan dengan sipil berapa? Boleh tak? 27 dengan 45. Ada tak? 27 45. Sipil apa? Kena kira dulu. 27 sipil apa? 27 bahagi 4. Ya. Bahagi 6.
bahagi 7 bahagi 8 bahagi 9. Okey, 27 bahagi 9. Boleh mati dengan sifar 9. Okey, 45. Kita test lah. 45 bahagi 9. Okey. Maksudnya 27 dengan 45 boleh dibahagikan dengan sifar 9. Langkah pertama kita kena pastikan nombor yang diberi, nisbah yang diberi ni, kita kena pastikan nilai dia mudah untuk kita, sebab kita nak kenal pasti bawah ni. Kita cari nilai yang paling kecil. 27 boleh dibahagikan dengan 9. 45 pun boleh dibahagikan dengan 9. Okey, jadi 27 bagi 9. 27 bagi 9 apa dah? 3. 27 bagi 9, jawapan dia adalah 3. Okey, kita dapat 3 nisbah 45 bagi 9, 5. Okey, ni nisbah asal dah. 3 nisbah 45. Okey. Okey. Lepas tu kita tengok yang pertama. Dia ada 1. Okey, 9 nisbah 15. 9 nisbah 15 boleh diperkecilkan tak sifar? Kita rasa bahagi dengan sifar 3. Yang ni boleh bahagi dengan sifar 3. Yang ni pun bahagi dengan sifar 3. 9 bagi 3. 9 bagi 3. Potong 3. 15 bagi 3. 5. Sama tak dengan nisbah asal ni? Sama. Maka dia setara. Setara. Maksudnya nisbah ni dengan nisbah ni adalah setara. Okey, jadi soalan dia akan compare macam ni. Dia akan bagi banyak nisbah macam ni. Langkah pertama yang kita kena bina adalah nisbah yang paling kecil. Soalan ni 27 ni dengan 45 ni nombor dia besar. Kita matikan dia. Kita kena try lah. 27 ni bahagi 4 tak boleh. Bahagi 5 tak boleh. Bahagi 6 tak boleh. Bahagi 7 tak boleh. Bahagi 8 tak boleh. Bahagi 9 boleh. Cuba pula 45 bagi 9 boleh. Maksudnya kita nisbah 5 ni adalah nilai yang terkecil. Okey. Lepas tu kita pergi pada 9 nisbah 15. Kita tahu 9 dengan 15 ni adalah sifar 3. Matikan dia dapat nombor yang sama, setara. Okey, yang kedua. 5 nisbah 3. 5 nisbah 3 tak sama dengan 3 nisbah 5. Dia terbalik. Maka tak setara. Okey, 54 bahagi 54 nisbah 90. Ni nombor besar. Okey, 54 dengan 90. Boleh dibahagikan nombor berapa? Okey, kita try dengan sifar 2. 54 boleh bahagi dengan sifar 2. Cuba bahagi. 54 bahagi 2. Okey. 54 bahagi 2. Okey, kita dapat 27. Okey, 54 bahagi 2. Dapat 27. Okey, 90 bahagi 2. Dapat 45. Okey. 45. Okey, dapat balik 27, 45 ni. Kalau kita matikan dia dengan sifar 9, yang ni pun mati dengan sifar 9, kita akan dapat balik 3 nisbah 5. Dapat nisbah yang sama. Maka dia adalah setara. Nampak? Simple je. Okey, kalau ni 1/2 nisbah 5/6. 1/2 ni kita tukarkan dahulu kepada nombor perpuluhan. Okey, tukarkan dahulu kepada nombor perpuluhan. 1 bahagi 2. 1 bahagi 2 dapat 0.5. Okey, nisbah 5 bahagi 6. Okey. 5 bahagi 6. Tengok dah. 5 bahagi 6. 0.83. 0.83. 0.83. 333. Okey, kita nisbah ni nombor dia tidak akan jadi perpuluhan. Kita kena gerakkan. Gerak titik. Kalau sini gerak 1, 2, 83, sini pun akan gerak 1, 2. Maka 50 nisbah 83. 50 nisbah 83. Okey. Boleh bahagi tak? Tak boleh. 50 tak boleh.
50 bahagi sipil 2 boleh. 83 ni bahagi sipil dia tak boleh. Tak ada sipil yang match antara 50 dengan 83. Maka dia tidak tak setara. Jadi buatlah soalan kita ni yang contoh dua yang petik lagi tu. Langkah pertama kita mesti nisbah yang diberikan tu kita cari nilai yang paling kecil. Langkah pertama kita cari nilai yang paling kecil. Bila nilai yang paling kecil, cari bahagi dengan sipil apa? Mula dengan sipil 2. Sipil 3, sipil 4 dan seterusnya lah. Okey, seterusnya kita tengok pada contoh seterusnya. Maafin. Sekejap lah. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Kau ambil soalan terus lah. Okay. Okey. Contoh 3. Puan Habibah mencampurkan 4 cawan cuka dengan 8 cawan air. Okey. Okey, 4 cawan cuka, 8 cawan air untuk memperolehi cecair pembersih menjadi bagi tingkat kacau rumahnya. Kena pasti dan tentukan nisbah setara. Okey, maksudnya kita perlu memberi dua berapa? Okey, 2 saja nisbah yang setara. Nisbah setara ni nisbah yang sama dengan setara ni maksud sama. Sama dengan nisbah yang diberikan lah. Contoh dia kata 4 nisbah 8. 4 cuka 8 air. Maksudnya okey, 4 nisbah 8 ni langkah pertama. Okey, langkah yang pertama kita bina nisbah yang paling kecil. Okey, cikgu suka kalau buat nisbah ni, kalau nombor tu besar, kita rapatkan dulu ke bawah. Maksudnya nilai tu apakah nombor yang paling kecil antara 4 dengan 8. Okey, dalam 4 dengan 8 ada sipil 8 kan? Ada sipil 4. Sipil 4 ada nombor 4 dan sipil 4 ada nombor 8. Jadi kita matikan dahulu. Kita matikan dulu nisbah tu, nombor tu. Okey. 4 kita bahagikan dengan 4 jadi 1. 8 bagi 4 2. Maksud di sini kita dah dapat dah. Nisbah yang setara yang pertama adalah nisbah setara dia 1 nisbah 2. Setara dengan 4 nisbah 8. Okey, nisbah setara yang kedua dia nak 2 kan? Jadi 1 nisbah 2 ni okey. Kita boleh pilih nak darab berapa. Pilih je apa-apa nombor, darab benda yang sama, kiri dan kanan. Contoh, ada kata, okey, cikgu darab 5 je. Okey, kiri darab 5, kanan darab 5. Darab 5. Okey, jadi 1 kali 5, 5. 5 nisbah, 2 kali 5, 10. Maksudnya, nisbah yang setara dengan 4 nisbah 8 adalah 1 nisbah 2, 5 nisbah 10. Kalau dia kata senaraikan 10 nisbah setara, maka kita darab 5, darab 6, darab 7, darab 8, darab 9, darab 10. Cukupkan 10, maka itulah nisbah setara dia. Okey, nampak? Okey. Kalau dalam ni, soalan okey, dia darab 2. Okey. Kalau ikut penyelesaian soalan ni, dia tak kecilkan dia darab terus. 4 darab 2, 4 darab 8, 4 darab berapa? Darab benda yang sama kiri dan kanan. Okey. Kita pergi pada latih diri 4.1 Apa? Okey, latih diri 4.1b. Dia kata antara berikut yang manakah nisbah setara dengan
18 nisbah 24 nisbah 45. Okey. Dia punya latihan ni sama dengan contoh yang dia bagi tadi. Okey, langkah pertama adalah kenal pasti sama ada 18, 24 dan 45 ni ada tak sifir yang boleh dibahagikan dengan nombor tersebut? Ada tak nombor yang boleh dibahagikan secara serentak? Okey. Pertama kita tengok. Okey, 18 boleh bagi dengan sifir 2, 24 boleh bagi dengan sifir 2, 45 pun boleh dibagi dengan sifir 2. Okey. 45 tak boleh bagi sifir 2. 45 sifir 3, sifir 5, 45. Kan? Jadi, adakah itu nombor yang paling kecil? Okey, 45. Okey, 45. Sifir 4 tak boleh, sifir 5 tak boleh. 45 boleh lah sifir 5. Yang ni sifir 5. Yang ni sifir 2. Sifir 2 tak boleh. Okey, kita tengok satu. Okey, adakah 3 nisbah 4 nisbah 9 setara? Kita test tu. Okey, kalau tengok sini 3 nisbah 4 nisbah 9. Okey, 24, 45. Boleh ada tak sifir yang boleh dimatikan? Kena check tak? Okey, cara nak check kita bagi 45 bagi berapa? 18 bagi tak boleh. Maka 3 nisbah 4 nisbah 9 ni tidak setara. Tak setara. Sebab apa? Sebab 18, 24, 45 ni dia dah tak boleh dikecilkan lagi dah. Tak boleh kecil lah. Maka 3, 4, 9 ni automatik tak boleh. Okey, kita pergi pada nisbah yang kedua. 36, 48, 90. Okey, ni kita boleh bahagi dengan sifir 2. Bahagi 2. Bahagi 2. Bahagi 2. 36 bahagi 2. Okey, 36 bahagi 2. 18. 36 bahagi 2, potong dapat 18. 48. 8 bahagi 2. 24. Potong 24. 90 bahagi 2. Okey, 45. Sama tak? Sama kan? Okey, bila sama ni maksudnya dia adalah nisbah yang setara. Okey, 0.6 nisbah 0.8 nisbah 1.5. Okey, bila nisbah diberi dalam bentuk nombor perpuluhan, okey, kita kena ingat nisbah dia tak boleh jadi nombor perpuluhan macam ni. Jadi kita perlu gerakkan titik. Perlu gerakkan titik supaya semua ni nombor ni tidak ada perpuluhan. Okey, kalau contoh saya bagi. Kalau diberi 1.5 nisbah 0.02. Okey, berapa banyak titik yang kita kena gerak? Okey, berapa banyak titik yang kita kena gerak? Okey, kita bergantung kepada nombor mana yang paling banyak titik. Perlu gerakkan titik. Nombor mana yang perlu banyak gerak titik? Sebab apa? Supaya kita adil. Kalau kita gerakkan yang ni satu titik, jadi 15. Makanya akan jadi gerak satu titik. Nisbah 0.2. Maksudnya tidak adil. Nombor ni kita gerakkan satu titik menyebabkan nombor ni hanya ada lagi titik perpuluhan. Jadi yang ni tak boleh. Kita kena gerakkan. Kita kena tengok nombor yang mana paling banyak titik perpuluhan. Nombor banyak itulah kita kena gerak titik. Okey, yang ni 1, 2. 2 titik. Baru 0.02 ni akan jadi nombor 2. Okey, jadi 2 titik. Bila sebelah kanan kita gerak 2 titik, maka sebelah kiri pun kena gerak 2 titik. Nah, tu kita panggil adil lah. Okey, jadi bila sini gerak 2 titik, jadi 150.
nisbah 2. Maksudnya barulah nisbah tu yang kita pergerakkan titik tu ada lah. Nisbah tu kita kena daripada nombor puluhan, kita kena jadi nombor bulat biasa. Kena gerakkan titik. Okey, berapa banyak perlu gerakkan titik bergantung kepada sebelah mana paling banyak kita nak gerak. Macam ni sebelah kanan 2 titik, sebelah kiri 1 titik. Maka nak ikut mana? Kena ikut belah kanan. Mana paling banyak? Okey, dalam kes ni di sini semua 1 titik perpuluhan. Okey, 1 titik perpuluhan semua. Maka kita tak ada masalah untuk nak gerakkan berapa titik. Kita gerakkan 1 titik lah, dah cukup untuk semua. Yang ni 1 kali, yang ni 1 kali dan yang ni pun 1 kali. Maka nisbah yang terhasil adalah ada lah. Tak perlu gerak yang ni 2 kali. Kalau yang ni perlu gerak 2 kali, maka semua kena gerak 2 kali. Kalau sini gerak 3 kali, semua kena gerak 3 kali. Maksudnya kalau 1 kali semua ada. Jadi 6 nisbah 8 nisbah 15. Okay, 6 nisbah 8 nisbah 15 setara tak dengan ini? Nak tengok macam ada boleh bahagi. 45 bahagi berapa dapat 15? Okay, tak boleh. Okey, jadi tak sama. Maka dia tak setara. Okey. 2/5 nisbah 8/15 nisbah 1. Okey, yang ni pun 1. Kita perlu pertama sekali kalau nombor pecahan, okey, nombor pecahan langkah dia kena tukar kepada nombor perpuluhan. Dah jadi nombor perpuluhan, gerakkan titik. Itu langkah pertama. Okey, kita letak ni. 2/5 nisbah 8/15 nisbah 1. Okey, 2/5 tukarkan pada nombor perpuluhan. Jadi guna kalkulator, bahagikan 2/5. Okey. 2/5 0.4. Okey, kita dapat sini 0.4. Titik pelan maksudnya kena gerak 1 titik. Kita tengok sebelah tu pula. 8/15. 0.53. 0.53. Kita bundakan 1 titik pelan, 2 titik pelan, nisbah 1. Maka bila kita tengok di sini, okey, 0.4 nisbah 0.53, nisbah 1. Okey, soalan dia berapa titik pelan yang kita kena gerak supaya semua ni jadi nombor positif, nombor bulat. Maka kalau kita tengok sini 1 titik pelan. Sini 2 titik pelan, yang ni tak ada. Maka untuk jadikan semua nombor bulat, perlu gerak 2 titik perpuluhan baru semua jadi nombor bulat. Maka kita gerakkan 2 titik perpuluhan. 1, yang ni kena gerakkan 2. 1, 2. Yang ni pun automatik kawan dia kena gerak 2. Yang ni pun kena gerak 2. Maka 40 nisbah 53 nisbah 100. 40 nisbah 53 nisbah 100. Setara tak dengan ini? Okay, 40 boleh bagi SP2, 53 tak boleh. Ini tak boleh. Yang ni boleh. Tak setara. Tak setara. Jadi kalau kita tengok ni tak ada nombor yang boleh dibahagikan, maka dia tak setara. Simple je soalan. Okey. Soalan nombor 2. Kena pasti dan tentukan nisbah setara bagi bahagian berlorek dalam setiap rajah yang berikut. Okey. Yang ni dia kata ini 1, 2, 3. 1 nisbah 2. Yang ni 1 kawasan berlorek, 2 kawasan tidak berlorek. Jadi 1 nisbah 2. Yang ni 1 kawasan berlorek. Ni 2 kawasan berlorek. 1, 2, 3, 4. 4 kawasan tak berlorek. Betul tak? Maka setara atau tidak? Okey. 2 dan 4 boleh dikecilkan lagi. Bagi yang CP2. Potong 1, potong 2. Maka dia akan dapat 1 nisbah 2. Maka dia adalah setara. Okey. Pergi yang ni pula. Yang ni antara 3 gambar rajah. Okey, gambar rajah yang pertama nisbah dia adalah 1, 2, 3. Okey, 3 nisbah 1, 2, 3, 4, 5.
5. 3 nisbah 5. Maksud ni. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nisbah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Okey, pergi pada gambaran yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 berlorek. Okey. Nisbah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Okey, pertama nisbah ni nampak tak sama kan? Tapi kita kena kecilkan dia. 3 dengan 5 tak ada dah. 6 dengan 10 boleh. Sipir 2. 2, 4, 6, 3. 10 bagi 2, 5. Okey, setakat ni setara. Okey, 9 dengan 15. Sipir apa? Sipir 3. 2, 3, 6, 3, 6, 9, 3. Potong 9 bagi 3, dapat 3. 15 bagi 3. 15 bagi 3 apa? 5. Setara tak? 3 nisbah 15, 3 nisbah 15, 3 nisbah 15. Maka ketika kita gambar rajah ni adalah nisbah yang setara. Okey, setara ni asalnya bahasa Melayu kita panggil sama. Kalau bahasa matematik kita tak panggil sama, kita panggil setara. Okey, kita pergi contoh gambar contoh di sebuah tapak pembinaan, seorang pekerja menyediakan konkrit untuk asas sokongan bangunan. Dia membancuh 10 bahagian demi 20 bahagian dan 30. Okey. Kita ni Okey. Okey. Sekejap. Okey, dia kata 10 bahagian semi. Okey. Mana dah pendek ni? Okey, ni dah. Sana. Okey. Dia kata 10 bahagian semi nisbah 20 bahagian pasir nisbah 30 batu kerikil. Kena pasti dan tentukan dua nisbah setara yang mungkin untuk bacahan ni. Okey, langkah pertama adalah kita bina. Dia suruh cari 2. Dia suruh kita bina 2. Bukan setakat 2. Kita nak 10, 100 nisbah setara pun kita boleh buat. Kan? Okey, jadi langkah pertama kita kecilkan nilai nisbah yang paling kecil. Okey, 10 bagi 10. Macam buah kosong, potong 1, potong 1, potong 1. Maka nisbah setara yang pertama adalah 1 nisbah 2 nisbah 3. Sekejap, cikgu padang dia jadi hilang pula cikgu punya tu. Tak nampak. Okey. Cikgu padang ni dia jadi macam ni. Padang balik. Okey, jadi yang pertama okey. 1. Okey. Oh, masa nak habis. Tak. Boleh. Saat lagi kita sambung sikit lagi nah. Saat lagi masa nak habis pula. Tapi kalau terlock out lagi hantar ni. Okey, 1 nisbah 2 nisbah 3. Okey, ni yang setara yang pertama. Setara yang kedua kita darat lah. Contohnya kata darat 2, darat 2, darat 2. 1 kali 2 nisbah 2 kali 2 4. 3 kali 2 6. 2 nisbah 4 nisbah 6. 1 nisbah 2 nisbah 3 adalah setara dengan 10 nisbah 20 nisbah 30. Jadi itu simple lah. Ataupun 10 darat 2, darat 2, darat 2. 10 kali 2, 20. 20 nisbah 20 kali 2, 40. Nisbah
30 kali 2, 60. Itu pun setara dengan nisbah ni. Jadi, untuk membina yang setara, apa-apa yang kalau satu nombor darab dengan 2, automatik semua akan darab 2. Kalau darab 3, darab 3 semua. Darab 10, darab 10 semua. Maka itulah nisbah yang setara. Setara. Okey, jadi hari ni kita dah fahamlah konsep apa itu nisbah yang setara. Nah, okey, kita tengok contoh. Kita tengok contoh lain. Okey, kita tengok contoh 4. Okey, sebenarnya contoh 4 ni secara automatik, cara tak langsung sebenarnya cikgu dah terangkan dah tadi berkenaan dengan ni. Dia kata nisbah ikut dalam bentuk termudah. Apa maksud termudah? Termudah ni maksudnya nilai yang paling kecil. Nisbah yang paling kecil. Kita ambil sana. Screen. Okey, nombor yang paling kecil. Terus screen. Kalau anda terkeluar sekali lagi, anda login balik lah. Tersambung sikit. Okey, control V. Okey, contoh 4. Okay. Okey. Okey. Kalau tengok ni, okey, tengok. Contoh yang keempat, dia kata ungkapkan setiap nisbah yang berikut dalam bentuk terendah kan. Okey, dalam bentuk yang terendah. Terendah ni maksud dia adalah terendah terkecil. Kecil ataupun kita kemudian kecilkan ataupun matikan. Kalau bahasa matematik. Okey, sekarang ni yang pertama 800 gram ni gram. Nisbah 1/8 kilogram. Okey, kita tak boleh permudahkan dia lagi, kita boleh kecilkan dia lagi selagi unit dia tak sama. Okey, kita kena samakan unit. Okey. Nak samakan unit, kita kena unit mana yang paling kecil? Unit mana yang paling kecil? Gram. Maka 800 nisbah 800 nisbah 1800. 1800, ya betul. Siapa yang cakap ni? Imran. Bagus Imran. Okey. Ya, bagus. Okey, ini 800 nisbah 1800. Kenapa jadi 1800? Sebab 1 kilogram samaan dengan 1000 gram. Okey, kalau 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kalau 0.8 sama dengan 800. Jadi 1000 tambah 800 jadi. Okey, lepas tu permudahkan dia, perkecilkan dia. Okey, 0 mati.